Selamat petang semua. Hari ini saya mahu cakap tentang satu makan dari China. Nama makanan ini ialah itik Peking. Itik Peking sangat terkenal di China. Kuliner rangu dan dagingnya lembut. Bagi saya kita makan dengan lembut, sos, timun, dan daun bawang. Ramai pengunjung suka coba makanan ini. Itik Peking juga makan tradisional orang Cina. Ia dimasak dengan cara yang sangat khas. Dulu hanya orang kaya boleh makan itik Peking. Sekarang semua orang boleh makan itik Peking. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Halo semua, saya Song Yuze. Seterusnya saya akan memperkenalkan dua hidangan lezat dari benda tumbuhan di wilayah Guangdong, China. Yang pertama ialah mie lai hun angsa panggang. Mie lai hun angsa panggang tumbuhan merupakan hidangan tradisional populer di wilayah Lingnan yang menonjol di kalangan pelbagai jenis makanan. Bahan subang pertama angsa panggang yang disajikan. Memperhiasan kulit lagang belaka dan daging yang lembut serta berjus. Aroma luar yang sangat menyenangkan apabila menyuapkan mie lai hun yang licin terlibat ke dalam melat. Tekanan yang halus meningkatkan rasa khidmat yang tidak dapat dilupakan. Ditambah pula dengan gula sup yang dimasak teliti menggunakan jeruk bagi atu ayam. Menghasilkan rasa manis serut lagi yang tidak terlalu berminyak sekaligus melakukan rasa angsa panggang tersebut. Dan yang pula ialah nasi claypot. Begitu juga daging nasi claypot yang berasal dari tumbuhan. Ya mungkin kecintaan dan keterkunan untuk tempatan terhadap makanan tradisional. Saya sempeli mie lai hun angsa panggang ini. Sesuai penggang nyaman nasi claypot dimasak menggunakan periuk tandai dengan beras. Berkualiti tinggi ditambah bahan seperti daging salai, ayam, lupus, babi atau sayur segar. Proses memasak perlahan dengan api sederhana menghasilkan nasi yang halal. Biji nasi iras terpisah dan lapisan kerak garing terbentang di dasar periuk, memberikan rasa unik dan sangat digemari. Rasa kenakan nasi claypot terlekat pada kawalan api dan bahan segar. Api yang terkawal memastikan nasi lebat dan sedikit kenyal. Manakala kerak nasi yang terbentang dalam tengah hangat. Sebab menikmati hidangan ini biasanya ia akan ditambah sedikit kadar minyak bijak serta campuran bawang bombay, irisan halia atau sayur yeruk. Gabang ini menghasilkan
layasan kompleks dan berlapis. Pada musim seyuk, menikmati semangkuk nasi klepon panas memberi kehangatan dan kupasan isi mewah. Sekaligus menyiapkan keistimewaan cita rasa tungguan. Thank you. Dalam kabut pagi Shandong, tunggu orang di lorong-lorong bangun bersama aroma tepung dan daging. Asal-usul roti bakar daging lembu boleh dijejak ke semenanjung Jiaodong pada akhir dinasti Qing. Legenda mengatakan tukang masak di pelabuhan Yantai membelah Ganzhou, sejenis roti keras tradisional Shandong, untuk dimasukkan serbuk daging lembu yang direne hijab, secara tidak sengaja mencipta makanan rakyat yang mengenyangkan dan lazat ini. Rahsia roti bakar Shandong terletak pada kesempurnaan tepung dan daging. Tukang roti menggunakan adonan ragi tradisional yang difermentasi 3 kali. Diguling menjadi bulatan lebar, dibalut dengan dadu daging busuk. Diguling menjadi bulatan lebar, dibalut dengan dadu daging busuk lampu yang dimasak perlahan dengan bawang, halia, bunga lawar, dan paste kicap manis. Bahagian tepi direkat dengan tekanan ibu jari. Semasa dipanggang di atas plat besi dengan arang, roti mengelembung membentuk rongga rambut di luar namun lembut di dalam, dengan jus daging meresap tanpa menghilangkan kenyalan. Dari kampung nelayan Yantai ke jalan pedagang Hinan, roti ini merebak melalui landasan kereta api Jiaoqing pada 1990-an. Kedai roti di Jalan Zhongshan Qingdao menghangatkan tangan buruh tekstil dengan roti panas dibalut kertas minyak. Kini versi modernnya menjadi hidangan kereta api berkelajuan tinggi, simbol Shandong yang ramah. Namun gerai lama di kaki tembok pura Kufu masih menggunakan arang kayu untuk membakar kering. Makanan yang mencerminkan semangat raya Shandong ini menjadi bekalan keras petani ke pasar, juga kenangan kampung yang tak muat dalam beg pelajar. Ketika pewaris warisan bukan kebendaan dan penyampaian, media sosial berbincang tradisi di pada berbeku Cibo. Roti bakar daging lembu ini terus menulis legenda kuliner berusia seabad, menjaga kehatanan budaya di tanah Louis. Satu, ramen lanco wakil mie Cina. Lanco ramen, juga dikenal sebagai lanco beef noodles, adalah hidangan mie tradisional dari Bandar Lanzhou, Provinsi Gansu, Cina. Ia terkenal dengan rasa yang unik dan teknologi pengeluaran yang indah. Ramen lanco bukan sahaja hidangan istimewa tempatan di Lanzhou, tetapi juga salah satu mie yang paling mewakili di Cina. 2. Sejarah yang panjang dari dinasti Qing hingga zaman modern. Sejarah ramen lanco boleh dikesan kembali ke zaman Jia-Qing dinasti Qing dan mempunyai sejarah lebih daripada 200 tahun. Ia dicipta oleh Ma Baozi, seorang chef Hui, dan pada asalnya bertujuan untuk memenuhi keperluan pemakanan penduduk Hui tempatan. Seiring dengan berlalunya masa, ramen lanco secara beransur-ansur berkembang menjadi makanan istimewa yang sangat digemari oleh semua kumpulan etnik. 3. Pengolahan seni ramen. Proses pengeluaran ramen lanco sangat khusus, terutama teknik ramen. Pertama, gunakan tepung berprotein tinggi dan jumlah air berkali yang sesuai untuk menguli menjadi dough. Selepas menguli dan kalis berulang kali, dough diregangkan menjadi mie yang panjang dan nipis. Kemahiran ramen sangat tinggi. Seorang chef yang mahir boleh menarik bola mie ke dalam mie dengan ketebalan yang seragam. Walaupun nipis seperti rambut, terdapat juga banyak jenis ramen, seperti kapilari, mie nipis, mie buah nipis, daun kucai, mie lebar, dan lain-lain. Untuk
keperluan pengunjung yang berbeda. 4. Jiwa sup, gabungan sempurna kekayaan dan kejelasan. Asas sup ramen lanco adalah jiwanya. Biasanya daging lembu, tulang lembu, dan berbagai rempah seperti biji lada, bunga lawang, kayu manis, dan lain-lain. Direbus selama beberapa jam untuk membuat asas sup yang jelas dan kaya. Selepas ramen masak, masukkan ke dalam mangkuk, tuangkan sup panas ke atasnya, dan kemudian masukkan bahan-bahan seperti irisan daging lembu, irisan lobak putih, ketumbar, dan pucuk bawang putih. Terakhir sekali, masukkan minyak chili dan cuka mengikut cita rasa pribadi, dan semangkuk ramen asli Lancau siap. 5. Warna dan wangian yang sangat baik. 1 jernih, 2 putih, 3 merah, 4 hijau, dan 5 kuning. Ramen Lancau terkenal dengan ciri-ciri icing, sup jernih, terbai, lobak putih, sakung, minyak cili merah, silu, ketumbar hijau, dan toge bawang putih. Mie kuning terang. Ia mempunyai rasa yang lezat, mie kenyal, dan asas sup yang kaya dan sangat digemari oleh pengunjung. 6. Komunikasi global dari Lancau ke dunia. Ramen Lancau bukan sahaja populer di seluruh Cina, ia juga telah merambah ke bahagian lain di dunia. Ramen Lancau telah menjadi hidangan populer di restoran Cina di banyak negara. Penyebarannya bukan sahaja membolehkan lebih ramai orang merasai hidangan mie yang lezat ini, tetapi juga membolehkan lebih ramai orang memahami budaya makanan Cina. 7. Simbol budaya khazanah makanan Cina. Secara umumnya, ramen Lancau bukan sahaja makanan istimewa tempatan, tetapi juga bagian penting dalam budaya makanan Cina. Ia mempunyai sejarah yang panjang, teknologi pengolahan yang indah, dan rasa yang unik, dan amat digemari oleh pengunjung di dalam dan di luar negara. Melalui Lancau Ramen, orang ramai dapat merasai kekayaan dan kepelbagaian budaya makanan Cina. Saya di sini untuk bercakap tentang char kway teow. Char kway teow ialah hidangan mie jalan ikonik dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Terkenal dengan mie beras lepar yang digoreng bersama daging berpersia, sayur-sayuran segar, dan rempah aromatik. Dimasak dalam kuali besi karbon yang dipanaskan tinggi. Hidangan ini mendapat aroma wok yang khas, menjadikannya lebih lezat. Pada asalnya, ia dijual oleh nelayan dan petani kerang sebagai sumber pendapatan tambahan karena harga yang murah dan kandungan tinggi yang tinggi. Variasi wilayah Malaysia. Versi di Ipoh and Pulau Pinang. Variasi di wilayah Malaysia. Versi di Ipoh and Pulau Pinang menggunakan daging hitam dan telur itik. Sering disajikan di atas daun pisang. Singapura. Lazimnya dinikmati sebagai sarapan. Dijang tambahan kerang darah dan udang atau versi mie yang mengandungi sotong kering dan udang kara. Gerai Muslim dimasak tanpa daging khinzir atau lemak babi.
digantikan dengan daging lembu atau ayam. Hong Kong. Versi gaya Cantonese menggunakan tauge bawang, udang char siu dan serbuk kari yang memberi warna kuning kemasan. Dengan rasa yang kaya dan sejarah budaya yang mendalam, char kway teow kekal sebagai hidangan kegemaran ramai di seluruh Asia Tenggara.